adalah sastra Angkor Geling-Geling. Walaupun ini adalah satu keresahan Rewa yang kita sama nak berfikir dan dia pun imrah. Kalau cakap sastra dan sikap, dia juga adalah keresahan kita sendiri. Okay? Tajuk sastra Angkor Geling-Geling ni, dia ada macam mana? Dia ironi tak? Sebab anggur dan geling ni adalah satu tindakan manusia yang bisu. Kita anggur dan geling walaupun tak diluahkan secara verbal, tak disuarakan, tapi dia jelas memberi sikap anggur dan geling. Dan anggur dan geling ni adalah sikap keseharian kita, hari-hari kita buat. Tapi semakin hari kita buat, kadang-kadang dia dah hilang makna. Dan anggur dan geling ni kadang-kadang bila keseharian kita buat menjadi absurd dan sekali dah tak ada membawa masuk sekali. Dan tidak membawa masuk. Okay. So anggur dan geling-geling yang akan kita bincang malam ini adalah bagaimana sastra anggur dan geling-geling ini, bagaimana sastra itu memberi sikap. Misalnya sikap sastra terhadap masyarakat. Adakah sastra mesti kembali kepada masyarakat ataupun sastra itu berdiri dengan sastranya? Adakah sastra itu harus dimasukkan faham ilmu ataupun sastra itu memang berdiri dengan sendirinya? Adakah sastra itu perlu mempunyai pesan-pesan moral ataupun yang dianggap sastra itu tanpa pesan moral pun boleh dianggap sastra? Maka tanpa dengan masa lagi, saya menjemput panelis pertama. Sorry. Saya akan mengenalkan panelis. Okay. Kita ada 3 orang panelis. Pertama sekali adalah Rona Sina. Rona Sina adalah seorang penulis dan seorang aktivis. Keduanya, lupa tak boleh. Okey, keduanya adalah Ainul, juga seorang penulis, dan yang ketiga adalah Fadli. Cukup tak Ainul? Okey, dan ketiganya adalah Fadli, seorang penulis juga editor majalah sastra. Okey, untuk soalan pertama yang akan kita bincangkan adalah benda yang paling basic bagi saya adalah kenapa manusia menulis. Saya serahkan jawapannya kepada saudara Rona Sina. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penunjuk yang menjemput saya dalam forum Anggur Geleng-Geleng. Apa saya menulis? Terus bila dikatakan anggur dan geleng berkait dengan kenapa menulis, kenapa orang menulis. Anggur dan geleng adalah respon apabila ada aksi, mesti ada reaksi. Itu hukum alam. Mengapa orang menulis? Ia adalah reaksi daripada apa yang berlaku di persekitaran. Dan penulis itu sendiri, penulis walaupun digunakan bakat, tetapi sebenarnya dia ada satu tanggungjawab. Dan juga mungkin dia di satu profession juga, macam orang lain ada profession doktor, profession macam-macam pekerjaan. Itu penulis dipertanggungjawabkan untuk melakukan kerja menulis. Sama ada kerja itu dibayarkan dia atau dia kerja sendiri. Untuk itu pada saya dalam permasalahan yang dikatakan tadi, apabila sastra apa sudah jadi pada hari ini, kemerosotan yang kurang sambutan, yang masalah tidak lakunya novel sastra ke apa, apakah ianya ada kaitan dengan kehidupan seharian kita semakin kompleks, semakin sibuk, dan semakin berat, survival kita semakin berat sehingga kita sudah tidak ada masa lagi untuk membaca? Atau apakah kerana kemajuan internet, dunia internet, maka kita sudah meninggalkan amalan membaca? Saya secara pribadi masih mempercayai bahawa perlunya menulis masih relevan
buku novel apa semua selagi sampai akhir zaman. Sebab pada mujizat Nabi Muhammad SAW ini pun dalam bentuk Al-Quran, satu bidang, satu bentuk kitab buku yang orang akan baca. Jadi itu adalah satu gambaran bahawa pada zaman itu sehingga hari ini buku atau membaca itu adalah satu amalan yang kita hari ini amalkan untuk menggali ilmu dan menggali ilmu. Untuk saya, dalam kita memperkatakan tentang permasalahan sastra ini, saya memberi pada tiga faktor. Pertama, sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia telah membuat atau telah menjadi satu penyebab mundurnya kesedaran kita terhadap sastra. Kerana masa saya sekolah ni pun sastra dah jadi kelas ketiga. Kalau masuk sastra, maknanya memang budak-budak yang tak ada masa depan. Kita tu masuk ada sains, ada perdagangan, sastra. Aliran sastra itu tidak dibina, tak dipupuk, tak dibangunkan dalam kurikulum aktiviti itu. Jadi kita anggap mata pelajaran sastra ni satu mata pelajaran yang apa ni leceh lah, membosankan lah kan. Tengok hikayat klasik, hikayat paling Breman ke apa benda. Sastra moden sendiri pun menyebabkan kita rasa bosan dan ini kena zaman. Di sinilah dasar exam oriented yang mana kita kena lulus, kena pilih. Ini telah menyebabkan sastra itu terpilih dan sekolah dan kita pentingkan sijil semua tu. Okey, kita tahu yang ni pergi sains sebenarnya. Yang lemah duduk di sastra. Bagi sastra jadi lemah dan kurikulum dia pun lemah. Dia tidak diangkat karya-karya yang hebat. Sebenarnya kita memang ada karya-karya yang hebat sepanjang dunia kesusastraan Melayu moden. Tapi kita tak tahu sampai ke hari ini. Itu sebab pertama. Dan sebab kedua, kenapa dia juga berkait rapat juga dengan semua. Apabila kita penulis, karyawan semua terpaksa bertoleransi, tak boleh menghasilkan karya yang benar-benar keluar dari dalam kerana sekatan daripada undang-undang. Tindakan pemerintah mengegangkan kuasa dengan menguatkan undang-undang akta hasutan, akta mesin cetak dan penerbitan, akta ISA dan sebagainya. Akta-akta ini, terutama akta mesin cetak dan penerbitan, bukan sedikit memang telah menyekat dan menghalang kreativiti penulis berkarya, sehingga akhirnya kita terpaksa mengelak untuk memperkatakan dan mengangkat karya yang apa yang berlaku. Karya bagi saya adalah perakam menimba yang jernih sama Ismail atau sendiri apa anak Mat Ella Gila Sako. Ini dia merakam sejarah pada zaman itu. Dia memperkatakan tentang keluh kesah rakyat ketika itu, ketika penjajahan, ketika zaman perang. Dan untuk memperkatakan itu, dia merakamkan dalam bentuk tulisan kreatif, sastra, novel dan sebagainya. Untuk hari ini, pada masa hari ini, kenapa dia jadi lemah, lesu? Kerana kita tidak atau mengelak atau takut merakamkan apa yang berlaku pada hari ini. Untuk saya, era ini adalah era melawan. Apa jenis? Itu sebab angguk dan geleng tadi kan? Di mana nak angguk, mana nak geleng. Apa yang kita faham tentang angguk dan geleng tadi? Angguk kat mana, geleng kat mana. Kadang-kadang angguk di tempat geleng pun boleh jadi betul juga pun. Geleng di tempat angguk pun boleh atau boleh jadi tak boleh. Masalahnya sekarang ialah benar-benar kita tidak merakamkan karya-karya yang tidak. Hari ini era melawan. Siapa yang melahirkan karya yang melawan, dia akan dikenal. Ya, contoh kita kata sheet. Sheet ketika era melawan, sheet dia bangun. Jadi dia diharapkan. Hari ini memang karya-karya yang
Seperti ini dilihat apabila memperkatakan tentang era pada hari ini, dia akan mendapat tindakan daripada akta-akta yang kita katakan tadi. Jadi kerana takut dengan akta-akta inilah, maka kita sudah mula takut mengelak untuk memperkatakan tentang ini semua. Jadi kita pilih, carilah senang kita buat cerita lain lah, cerita yang tak ini. Sedangkan ini sedang diperkatakan pada hari ini. Kedua, malah nak cerita banyak lagi. Yang ketiga tadi berbalik kepada kesan tindakan ini tadilah, maka berkarya mengangkat karya-karya yang tidak lagi berpijak pada zaman itu. Bayangkan pada hari ini, pada 50 tahun, 40 tahun akan datang, dari segi kesusastraan, dari segi kalau kita nak cek novel yang merakam sejarah pada hari ini 50 tahun datang, kita tak dapat tahu apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku pada zaman perang, ketika zaman Salina, zaman anak-anak gila semua ni dibincangkan pada hari ini kerana mereka merakam begitu. Right. Jadi untuk itu dulu permulaan. Saya tahu mengapa menulis, kerana dia adalah reaksi daripada apa yang berlaku pada waktu itu. Itu dulu. Okey, terima kasih kepada Abang Luna. Okey, daripada kupasan daripada Abang Luna tadi, dapat kita lihat bahawa kerja menulis ni adalah kerja untuk manusia mengekspresikan ataupun menerjemahkan zamannya ke dalam bentuk tulisan supaya dapat dibagikan untuk generasi-generasi yang datang. Itu first. Kemudian menulis juga adalah satu tindakan melawan terhadap ketidakadilan sama ada dalam konteks sosial, politik ataupun hal-hal yang menindas kepada masyarakat, gitu kan? Okay. So kerja menulis ni syarat dengan perlawanan. Maka kita bertanya juga, adakah kerja menulis ini mesti melawan? Adakah untuk kita mencari eksistensi dalam bentuk penulisan ini harus ditujukan terhadap state ataupun harus disandarkan kepada mana-mana ideologi tertentu? Maka soalan seterusnya saya akan bertanya kepada saudara Ainul, kenapa beliau menulis? Saya akan selamat malam. Terima kasih kepada saya panggil Miss Kita. Panggil saudara Firdaus macam tak biasa. Kita ambil kenapa kita menulis. Kenapa kita menulis tu waktu awak semua, anda semua mula-mula memegang pena atau tablet dan memilih untuk menulis. Bukan selepas tahun atau setelah buku diterbitkan. Saya jawab kenapa kali pertama. Kerana selepas buku diterbitkan, sebab buku diperbincangkan, tulisan itu dibaca, tulisan itu disebarluaskan, mungkin dia telah berbeza, ada menulis dengan bersikap dan sebagainya. Satu persoalan kerana saya juga adalah seorang penulis. Kita memilih pertama kita seorang penulis diary adalah untuk rakaman pada diri sendiri, untuk supaya apabila dibaca kita akan mengingati siapa diri kita pada waktu kita tulis tulisan tersebut. Lama kelamaan kita akan menulis apa yang berlaku di sekeliling kita. Awak menulis dengan Twitter, di Facebook dan sebagainya adalah untuk rakaman dan memori. Apabila rakaman dan memori itu semakin berkembang dan semakin kita boleh menulis, kita akan melakukan penentangan. Saya tidak melihat penentangan itu hanya penentangan kepada politik dan nilai semasa, penentangan kepada diri sendiri. Diri sendiri itu, kerana awak apabila awak memilih perkataan untuk dituliskan, awak sedang melalui satu proses. Bagaimana sama ada awak nak melepaskan atau tidak dan sebagainya. Saya tertarik bila saya membaca buku terbaru Lydia Davis, Don't and Won't pada saya, di mana tipografi buku itu ditulis, saya terjemahkan. Orang selalu mengatakan bahawa saya menulis menggunakan kontraksi. Seperti mereka mengatakan saya selalu menulis tidak boleh atau tidak boleh atau tidak akan. Tetapi kini saya memilih untuk menulis tak boleh dan tak akan. Di bahagian kulit bukunya, dia melakukan penentangan. Itu bukan untuk menentang kepada politik semasa saja. Pertama adalah penentangan kepada diri kita sendiri. Adakah kita betul-betul nak mengeluarkan diri kita yang sebenar, seperti orang kata, kejujuran dalam berkarya, ataupun kita nak mengeluarkan apa yang kita lihat? Adakah itu juga tidak kejujuran?
Dan kita juga kalau saudara sedang merasakan rakaman ataupun orang kata merakam zamannya, kalau ada kegusaran bahawa zaman ini yang tidak merakam, penulis zaman ini tidak merakam, dan saya kurang bersetuju. Kerana semua orang di Twitter, di Facebook, di tulisan sedang merakam zamannya dengan caranya sendiri. Sama ada anda mahu mengetahui, anda mahu lihat yang jelas atau tidak, itu adalah pilihan di tangan anda. Kadang-kadang anda mahu melihat, saya mahu tulisan yang jelas politiknya, memang pergaduhan dan sebagainya. Saya mahu lihat politik, walaupun Pak Saku menulis putar guna tahan, dia tidak boleh sedar secara jelas tentang penentangan tersebut. Kalau anda betul-betul baca putar guna tahan, dia ada cara je nak menuliskan. Itu juga satu, bukan kata kebebasan, itu juga adalah cara dia meluahkan cara lorong dan pilihan yang dipilih. Kenapa anda menulis? Pertama saya fikir adalah rakaman yang anda ingin rakamkan apa yang anda lihat. Anda menulis di Twitter, anda menulis di Facebook, anda sedang merakam perasaan anda pada waktu itu. Ia lebih cepat lagi. Bandingkan kita menulis novel, cerpen dan puisi, anda harus bermain dengan nilai-nilai orang kata macam nak ada metaforanya supaya benda itu sampainya dan estetika. Dan kemudian apabila anda dah mula menulis, tulisan itu dibaca dan didapatkan, anda sudah ada tujuan. Sama ada anda mungkin betul-betul menulis rakaman dengan diri anda, atau anda yang menulis tentang sesuatu yang penentangan terhadap masyarakat, penentangan terhadap diri sendiri, atau mungkin anda yang menulis tentang sesuatu yang mengangkat nilai marginal atau ingin memuji dan sebagainya. Itu mungkin selepas. Tapi ketika pertama, anda sebenarnya ingin merakam apa yang akan anda fikirkan. Dan apa yang rakaman itu, yang itu yang anda baca. Baik, terima kasih kepada saudara Enol. Kenapa beliau menulis? Okay. So saya teruskan kepada saudara Fadli. Soalan sila. Kenapa tulis? Selamat malam, selamat sejahtera. Saya ada perasaan sedikit kecewa sedikit malam ini kerana nampaknya majlis sastra ini pun ada sedikit terpinggir kerana saya tak nampak mata anak-anak Cina atau India. Selain seorang ada bismillah di sini. Maaf. Jadi masih kalau kita bercakap pun tentang sastra yang bercakap dalam hal-hal ini, tetap kalangan-kalangan kita juga. Ini agak menjadikan. Tapi ini saya lah secara peribadi. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pengurusi, kepada pihak Buku Jalanan Tinggi kerana memanggil saya, dan saya tidak tahu kenapa mereka panggil. Adakah kerana susulan terhadap satu wawancara yang saya lakukan bersama projek dialog yang mungkin telah menyebabkan ada satu perkara, satu isu yang agak menariklah, waktu yang boleh dikatakan yang saya agak ditindas oleh pihak-pihak tertentu setelah dialog itu dilakukan, wawancara itu dilakukan. Orang-orang yang agak kuatlah dalam dunia sastra, penerbitan boleh kata penerbitan keseratan kita lah. Jadi terima kasih kerana kalian memberi saya ruang ini, kerana saya lihat mungkin ini adalah ruang bagi saya untuk melepas keluar dari duduk dalam majalah sastra tu yang saya tidak mahu pun sebenarnya. Jadi saya ada 3 perkara yang saya ingin mohon maaf. Pertama, mungkin saya tidak pandai untuk menggunakan terma-terma istilah yang junggastik, yang hebat-hebat lah ke, yang jargon ya. Yang mungkin Dr. Azhar yang ada di situ tu yang lebih tahu dan lebih akademis tentang hal itu. Kedua, mungkin saya akan bercampur-campur dengan bahasa Inggeris, maaf. Ketiga, mungkin saya akan sedikit lupa kemungkinan kalau lihat pada emosi bila saya bercakap. Jadi saya hanya ingin ambil beberapa hal. Mungkin ini panjang sedikit lah kalau emosi bila saya buang. Saya melihat kita perlu masyarakat Malaysia lah perlu melihat yang dunia sastra kita tidak sahaja terlibat dalam keadaan yang sekarang ini.
kita mempunyai satu sejarah sastra yang sangat panjang, amat panjang. Malah boleh dikatakan sebelum Islam datang pun di tanah Melayu ini. Ini mungkin satu benda yang lebih kontroversi ya. Dan waktu itu, waktu penulisan berlaku pada era itu, yakni waktu event, kalau kita nak ambil mana di sini Sriwijaya pun teks yang dilakukan, yang ditulis itu memang ditulis kepada kalangan yang boleh dikatakan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memerintah, orang-orang yang mentakdir. Yang selalunya tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan kanun, tulisan undang-undang, tata cara yang menyampaikan, boleh dikatakan perintah, malah ini kau kena buatlah untuk sudah tentu untuk golongan masyarakat, tapi juga sekiranya macam satu instruction lah, satu instruction yang zaman ke zaman akan diikuti, satu rekod lah. Okey, kalau di situ pun kita dah lihat ada keadaan yang mana teks ini digunakan dari sisi yang boleh dikatakan untuk, bukan nak kata menindas, tapi menunjukkan pengaruh, sebab teks pada zaman itu boleh dikatakan sacred text, teks-teks yang ada kuasa sucinya. Kerana itulah orang-orang yang memegang teks-teks ini pun orang-orang yang tertentu. Macam kalau di Sulawesi ada kitab besar dalam Ligo, etik besar itu hanya dihafal oleh orang dukun-dukun tertentu, pawang-pawang tertentu. Mereka yang memegang adat, memegang kekuatan undang-undang orang Sulawesi contoh. Termasuklah orang yang mengingat Sulawesi Salatin tu. Sebelum itu pun, ini mungkin saya salah pada alam, tapi boleh bantah saya pasti. Tapi saya rasa ada teks Hindu-Buddha sebelum itu, sebelum Sulawesi Salatin yang diislamkan, bahasa Islam dan sebelum Islam. Sebab ini menunjukkan kekuatan hegemoni untuk menyatakan kami manusia yang penting, kami manusia yang memerintah tanah ini, yang menunjukkan kuasa dan menyatakanlah orang kata authority terhadap tanah ini. Itu yang pertama. Jadi dari situ kita dah tahu dah pengaruh di sini Ini saya nak ambil sebab kita ambil idea politik, yakni satu kuasa mempengaruhi masyarakat. Jadi dia tetap berkait, walaupun mungkin ini Ainul akan menolak atau bawa. Jadi kita memang tak boleh lari dari situ. Pengaruh dan teks sentiasa ada. Individu atau masyarakat dia akan sentiasa berkait. Okey, selepas berlaku penjajahan, kedatangan Portugis, kedatangan Belanda, teks ini sudah mula berubah. Walaupun pada asas waktu Islam memang teks-teks tertentu yang disimpan dan masih boleh dikatakan dalam kalangan-kalangan institusi beraja lah, institusi pemerintah, ulama. Tapi selepas itu, maaf saya, lagi satu kita jangan lupa sastra lisan. Ini satu hal, ini adalah sastra, boleh dikatakan sastra rakyat dan sastra masyarakat. Dari pantun-pantun, dari suara pengikulara, yang kadang-kadang kalau tidak silap saya lah, teks-teks yang dikatakan teks secret tadi ni, yang datang dari hikayat-hikayat yang ditulis ni, ada cara penyampaiannya kepada masyarakat dalam bentuk suara oleh pengikut-pengikulara. Sebab contohnya, antaranya contoh waktu askar Melaka hendak berperang dengan Portugis, mereka mengutur atau berlisankan hikayat Amir Hamzah, tak salah saya. Itu antaranya sebab nak menaikkan, membubarkan semangat. Ini antara orang kata interaksi teks terhadap individu dan kekuatan pengaruhnya. Okay, that's a bit serious, isn't it? Okay. Sebab saya tahu satu hal, saya tak tahu yang mana hikayat mana Jerman ke atau
ada dimasukkan dalam hikayat itu di mana dia menunjukkan ada individu masyarakat waktu itu, rakyat dan rajanya berjaya menawan pihak Portugis pergi dalam di Pulara itu, cerita Pulara itu menunjukkan antara semangat waktu masyarakat lama, kiranya macam satu imajinasi lah untuk menentang pihak penjajah waktu itu, walaupun dia dilakukan secara satu prasedam. Dan antara contoh lagi satu, ada satu puisi, ada satu pantun lama yang dibaca di Patani untuk menunjukkan yang rakyat Patani ini tidak sebenarnya di bawah, tunduk di bawah Ayuthia. Mereka selalu baca ini: bunga emas di bawah layar, duduk di istana di atas peti. Jangan ingat dia tidak perlu dibayar. Puteri petani akan tuntut sampai mati. So ini antara orang kata suara atau zikir yang mereka lakukan. Kerana itulah kalian kalau lihat dalam dunia masyarakat petani sekarang, mereka memang sebenarnya tidak mahu tunduk terhadap pihak Thai. Mereka memang menganggap sebenarnya pihak Thai itu jajah. Ada semangat itu sampai sekarang, kalau kalian nak tahu. Jadi ini antara kuasa sastra waktu itu. Kemudian kedatangan Inggeris, kedatangan Belanda, kedatangan Portugis ni mengubah persepsi, mengubah cara masyarakat melihat teks. Dulu teks ini sangat dijunjung. Malah lagi waktu Quran Islam datang, lagilah teks ini dijunjung. Golongan-golongan yang pandai cerdik sahaja yang memegang teks, dan dibacakan dan diilmiahkan. Jadi rakyat biasa selalunya tidak dibomoli dengan teks. Tapi kemudian datang orang bernama Abdullah Unchi, yang dikatakan bapa sastra moden. Bapa sastra moden, dan memberikan aku dalam penulisan. Kalau penulisan dia itu sebenarnya sebuah memoir. Dan beliau dengan berani, sebab beliau tinggal di Melaka dan membesar dalam dunia masyarakat yang agak open, yang agak terbuka, yang senang berlenang dengan ilmu, dan melihat institusi British ini sungguh ideal, sungguh bagus sistemnya. Jadi bila beliau belayar ke negara-negara Melayu ni, beliau melihat kononnya satu kritikan besar terhadap feudalism raja dan masalah-masalah rakyat tanah-tanah Melayu itu. Jadi beliau berani mengkritik waktu itu. Sebelum termasuk hikayat Hang Tuah dan Suratul Salatin itu sebenarnya ada ruang-ruang kritikan terhadap pihak pemerintah raja. Sebenarnya ada, malah dilakukan dengan sungguh indah dan satu sekali. Malah saya pernah dengar ada satu perbicaraan yang mungkin boleh dikaji. Mereka mengatakan yang hikayat Hang Tuah itu ditulis, ini menarik, oleh golongan keluarga Laksamana. Kemudian Suratul Salatin itu ditulis oleh golongan bendahara. Sebab politik yang dimainkan di situ ialah hikayat Hang Tuah menaikkan, supra, membesar-besarkan Laksamana Hang Tuah dalam itu. Dan segala yang Laksamana buat itu betul, dan banyak diperlekehkan bendahara yang menolong Sultan dalam kisah hikayat Hang Tuah. Sedangkan di dalam Suratul Salatin pula Laksamana itu di tapi bendahara itu setiap zaman itu kecerdikan mereka itu diperlihatkan. Ini menguatkan lagi kuasa politik tu dalam Suratul Salatin. Jadi ada pencanggahan yang menarik yang boleh dikaji ya. Okey. Kemudian selepas Abdullah Unchi ni, mulalah ada anak-anak muda yang datang dari tanah Arab yang membawa orang kata
kata surat khabar akhbar, majalah, yang kalian tahulah inilah dia orang kata tradisi yang sampai ke sekarang lah. Yang mana orang kata akhbar yang dibuat untuk menjadi lidah masyarakat, Saudara, Al-Iman, dan beberapa lagi, Al-Ikhwan, yang digerakkan oleh Syekh Syahadi dan beberapa kalangan kawannya. Dan di sini juga banyak suara-suara yang agak jujur menulis tentang apa yang sedang berlaku dan perlu berubah dalam masyarakat. Kemudian muncul pula kalangan-kalangan yang dari pentakdir, sedikit lah, dari UPSI yang dulunya Maktab Perguruan Sultan Inggeris, atau sebelum itu college lah, saya rasa maktab, Iman bawa lah. Tapi saya tahu kebanyakan cikgu-cikgu lah yang kebanyakannya terpengaruh dengan apa yang berlaku di Indonesia. Banyak suara-suara panas geram yang ada di Indonesia itu dibawa balik dan mereka suarakan dalam tulisan-tulisan itu waktu itu. Dan memang dipandang tinggi lah waktu itu. Selepas wartawan inilah yang kita dapat ada beberapa orang-orang tertentu yang membawa pula seni untuk masyarakat yang sampai sekarang kita sedia dengar. Kita sedia dengar yang kalangan asas 50 itu, yang kemudian ada 2-3 tokoh besar yang boleh dikatakan yang membawa suatu kuasa otoriti dalam teks, yang kononnya menyampaikan inilah dia suara masyarakat yang sebenar. Tak silap saya antaranya memanglah Ismas yang dia duduk di UB, Usman Awang tentu, ya Usman Awang antaranya, dan yang seorang Samad Ismail. Itu antara suara-suara yang kuat lah. Mereka ni macam orang-orang yang melihat dan banyak memberi dasar-dasar. Kalau nak tahu banyak dasar-dasar tu berlaku kalangan itu. Okey. Dan bagi saya waktu itu adalah waktu-waktu yang menarik, yang bagus, sebab kebanyakan penulis pengarang ini membuat sesuatu yang jujur dari hati. Sekarang ni pula kita nak tanya juga kan, kebanyakan penulis-penulis ni adakah kerana duit, adakah kerana mampu menyampaikan hal sendiri ni kan. So ya, kita kena tanya soalan tu. Tapi kalau kalian lihat tadi, persoalan teks is sacred tu dah mula hilang. Teks is no more sacred, it is more on the people. Dia lebih bergelimang dengan masyarakat. Waktu adalah kunci tu lah, mula dari situ. Turun sampailah sekarang. Okey, saya nak ambil sedikit yang Tuan cakap tadi tentang nampak angguk-angguk geling-geling tu. Sebab kalau Tuan nak tahu, bagi saya lah, keadaan sastra yang boleh tulis pelbagai macam-macam sebenarnya dah berlaku. Sekarang pun ada. Hanya mungkin kita tak tahu yang hal itu ada sebab kita tidak membaca sebenarnya. Sebenarnya hal yang soalan ini banyak berlaku kerana beberapa isu-isu yang terutara bermula pada 1980-an. Itu sebenarnya yang bagi saya berlaku waktu era Handi Wisma. Pada Wisma yang diperkenalkan oleh siapa? Afandi Hassan. Kalau saudara kalian tahu, kenal Afandi Hassan itu siapa. Pada waktu itu, bayangkan 70-an, masyarakat baru mahu memperbanyakkan tulisan kritikan. Apa ni tulisan kritikan? Tulisan kritikan adalah satu reaksi, analisis terhadap apa yang dikatakan karya-karya yang dihasilkan pada zaman itu. Okay. Jadi adalah kalau dah kritikan, sudah tentu ada yang positif, ada yang negatif. Bukan sahaja membuka apa yang ada dalam satu teks. Jadi adalah beberapa budak-budak besar sekarang ni, orang tua ni, yang bising. Walaupun dia sendiri menyatakan, ucapkan, oh kita kena perlu sedati dalam penulisan kritikan. Kalau nak berkritik, tulislah yang betul, jangan tulis yang jangan salah. Apa yang anda rasa daripada hati, tulislah.
Jadi bila ada seseorang itu mengkritik tokoh ini, beliau mengamuk. Beliau mengamuk dan maaf cakap beliau adalah punya strings yang beliau ada dan pengaruh yang beliau ada untuk menyepak orang tu. Itu satu. Kemudian ada dua isu yang menarik yang berlaku dengan majalah Dewan Sastera. Satunya sebuah cerpen Maharaja Beruk yang keluar, yang memperlihatkan seorang menteri. Okay, by the way, zaman 70-an, 80-an, 90-an, kebanyakan pengarang yang sudah tentu wartawan. Kalian kena faham, wartawan ni dekat dengan masyarakat. Sekarang ni nak tanya, pengarang kita banyak tak yang dekat dengan ahli politik? Mungkin dia, mungkin tak. Sebab dulu wartawan adalah orang-orang yang meramah, mewawancara ahli politik. Sekarang ni kita dah kurang wartawan yang menulis. Ada tapi lembik. Maaf cakap saya guna kata, tapi memang banyak not you bis just writing. Tapi banyak yang saya kenal dah tak nulis. Itu satu masalah. Di zaman itu banyak yang menulis. Jadi kalau dah kawan-kawan nulis, tentulah para menteri yang dulu ahli politik dah jadi menteri nak baca. Betul? Jadi bila dia baca sesuatu macam Maharaja Beruk, mengamuk lah. Jadi editor Dewan Sastera waktu itu ditukar 24 jam. Itu apa tu? Kuasa apa tu? Ada lagi satu, dia tulis PM nama cerpen dia. Lagi sekali kena, sebab editor tu telah melepaskan cerpen itu. Sebab dia kata cerpen tu okey, cerpen tu bagus. Alamak, banyak lagi yang nak cakap. Belum habis. Okay, fine. But saya hanya nak beri satu reaksi terhadap yang Cik Luna cakap tadi tu. Bagi saya ada dua perkara. Satu, sebenarnya kalau sekarang kalian nak tulis apa-apa boleh tulis dah. Sebab para menteri kita tidak membaca. I tell you that. Dengan beraninya saya cakap. Our ministries, dia orang tak baca, I tell you. Kalau you all complain baru dia orang buka, ini apa? Contoh interlock tu. Who the hell yang buka cerita isu interlock tu? Who the F yang buka isu interlock tu yang mula-mula? Dah bertahun novel tu. Bila sekarang bila and out of political reasons. Satu. Kedua, Anies naik ke atas langit. Bagaimana Anies naik ke atas langit? Wah, susah tu FD punya novel. Yang keluar, yang diterbitkan baru-baru ni oleh sebuah penerbit edisi, boleh keluar pun. Dalam novel itu betul-betul dengan jelas dibantai Muhammad Tayyip. Itu kalau kalian nak tahu rakaman sekarang, itu satu contoh rakaman sekarang. Tapi tak saya pun peduli pun setakat ini. Sebab dua banding read, sebenarnya kita baca. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau saudara nak tahu, kita ada satu laluan yang sangat menarik, laluan alternatif kalangan penerbit indie. Ya, yang memberi satu ruang lah kepada yang mereka yang tak menulis. Contoh macam Syed itu, walaupun dia katakan diharapkan, boleh jumpa kat tepi Masjid India. What the hell? So, janganlah kata dia ditindas. Tidak. Dia bukan ditindas seperti contohlah tahap di Patani. Sebuah, kalau saya tengok memang, kalau ada buku yang menulis sedikit je tentang hal kerajaan Thai atau Raja Thai berkenaan hal hak saksama orang Patani, habis tulis ditangkap masuk ke. Itu ya, itu ancaman besar. Jadi kita tak sampai apa lagi sebenarnya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih pada berbalik soalan pada saudara Rona. Tadi Fadli ada ceritakan sikit kan, dia punya kronologi and then hubungan antara kuasa dan sastra. Okay. Dan Abang Rona tadi bagi dia sastra adalah perlawanan. Itu jelas. Sastra beragam zaman dan sastra ini harus melawan sebagai mengembalikan peranan sastra dalam masyarakat. Okey, tapi persoalannya ada hegemoni bahasa dalam sastra. Misalnya terdapat beberapa perkataan
yang kalau digunakan itu tidak menggambarkan perlawanan, even perkataan lawan sekalipun. Kalau kita kata lawan, itu dah merujuk kepada mungkin ada parti politik tertentu, ataupun perkataan adil dan rakyat. Itu dah jelas lah. Sedangkan mungkin perlawanan yang saya, misalnya perlawanan yang saya nak terus tentang perlawanan, dan perlawanan yang saya masukkan mungkin melawan kepada sebahagian parti politik yang menggunakan perkataan lawan dan rakyat ataupun keadilan dan rakyat macam tu. So sebagai seorang penulis yang merasakan bahawa tulisan ini harus berjejak ke dalam peranan untuk melawan, bagaimana penggunaan bahasa tu? Sebab contoh saya contoh macam ni kalau kita kata Orendra dia sajak melawan, tapi perlawanan dia bukan sekedar perlawanan untuk otoritarian, tapi perlawanan kepada seni yang mungkin saja konon-kononnya untuk masyarakat, kan? Mungkin. So kita tahu Orendra dalam porsi Manipur dia melawan kepada otoritarian bahasa di zaman Lepra macam tu. Dan Orendra menggunakan gerak badan, macam kalau baca puisi tu macam nak pergi berperang tengok, kan? Sedangkan dan menggunakan bahasa kata-kata yang minimalis. Tapi di Malaysia bagaimana perlawanan tu dapat diterjemahkan ke dalam sastra? So bahasa ni contoh lagi daripada saudara cakap tentang zaman Majlis, dan dia seakan-akan banyak bahasa yang digunakan oleh sastra untuk lawan ini telah didefinisikan. Contohnya macam lawan keadilan tadi. So macam mana bagi pendapat kamu? Macam saudara kata tadi, ambil contoh masa aku tadi, itu satu bentuk tulisan kreatif dalam mengkritik zaman dengan cara kreatif. Mungkin tak direct. Betul lah, konsep angguk-angguk geleng-geleng saya tidak ada masalah bagi orang yang angguk atau orang yang geleng, saya tidak ada masalah. Sebab antara angguk dan geleng pun ada tengah-tengah dia. Dia diam je. Itu pun tak apa, kan? Nah, yang saya marah bila angguk terlebih-lebih sampai membunuh si geleng. Contoh saya terus terang, apabila sastrawan negara bersama saya mengambil contoh pendirian yang tidak selari dengan pemerintah, ada sastrawan negara yang cenderung ke arah pemerintah menyarankan supaya gelaran datuk, gelaran sastrawan negara ini ditarik balik. Inilah orang yang terlebih angguk. Kita rakyat lah nak angguk ke nak geleng ke, apa masalah? Tak ada masalah. Ada angguk mesti ada geleng. Tetapi saya masih lagi setuju untuk menyampaikan sebuah karya kalau bentuk sastra dengan bahasa yang baik. Saya memang ada anti sikit lah kalau tengok bahasa dia rosakkan. Itu saya punya. Sebab kalau saya terbitkan majalah saya sendiri, Posto, majalah bebas, Posto yang mengkritik social sistem, sistem pendidikan, falsafah, agama, politik, hiburan, dua keluaran tu yang saya beri 2000 dua keluaran kan, kita boleh bebas ni. Tak ada duit sangat, tapi boleh jual kerana kita percaya masih ada khalayak yang mahu melihat ini semua. Dan saya menjaga bahasa sangat penting. Jadi yang utamanya memang tu kita orang Melayu dia memang ada cara dia dalam mempersembahkan hias dia, sindir dia, jenaka, sinis, memang digunakan dengan cara yang halus. Tetapi tidak salah juga untuk menggunakan cara yang kasar, tak masalah. Asalkan setiap pengkarya itu pada saya adalah dia bertanggungjawab di atas karya dia. Kalau saudara tadi kata kita belum sampai lagi ke satu tahap karya kita diharap kita ditahan, dihadapkan, sebenarnya dah sampai. Perkara biasa untuk kami di soal siasat, karya kami dirampas hanya kerana kami mungkin memperkatakan, membongkarkan sesuatu. Sebagai satu contoh, sebagai penulis ketika keadaan ini yang kami ambil, ini apa yang kami ambil. Saya tidak ada masalah orang lain nak ambil cerita-cerita, itu tak ada masalah. Tapi untuk saya merakamkan suasana sebenar pada hari ini. Kalau hari ini laporan audit negara mengatakan berjuta-juta kerugian, ketirisan
kementerian itu kementerian ini sebagai penulis. Apa saya buat? Kata saya duduk diam je. Orang yang tidak mengikut aliran itu dia tak sentuh lah. Tapi saya akan tulis tentang ketirisan kementerian pendidikan ke beli sepanah harga ni jadi RM1 jadi RM80. Saya kena keluarkan untuk disampaikan kepada khalayak. Sudah sampai, memang sudah sampai masa apabila kita menulis sesuatu yang tidak disetujui, kita akan kena tindakan. Hari ini Akta Hasutan dan kawan saya itu adalah katakan itu kena ambil tindakan. Ini undang-undang yang meningkat kreativiti. Dan untuk kami terus mendebatkan secara bebas, kami terus, kerana suara-suara ini akan terus dikeluarkan, suara-suara rakyat akan terus dicatat, dirakam dan dipulangkan balik kepada rakyat untuk menjadi santapan dan untuk menimbulkan kesedaran. Ini satu peranan yang saya rasa saya jelas kepada penulis-penulis yang sealiran dengan kami, bahawa kami tetap akan memperkatakan apa yang berlaku sekarang, kebincangan, kerosakan. Ya, itu dulu. Okey, terima kasih kepada Maruna. Okey, saya nak tanya saudara Ainul. Dia macam ni ya? Okey. Ainul bersetuju bahawa sastra ini adalah tidak semestinya memikirkan tentang masyarakat, kan? Tidak semestinya. Nak fikir boleh, tak fikir pun boleh. Kan macam tu kan? So, dan apa yang paling penting dalam sastra adalah kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita menulis sebab kita memang nak menulis. Seolah-olah manusia memang untuk ke dunia untuk menulis. Dan menulis adalah kerja yang paling manusiawi sebab manusia dia menulis, haiwan tak menulis. Okey, soalan dia. Dia ada berkaitan juga dengan apa yang Fatih cakap tadi. Sastra moden bermula dengan apa? Mesti sebab menggunakan pendapat aku. Dan aku ini merujuk pada aku. Keakuan, eksisten kita sendiri. Tidak lagi kita bersandarkan kepada sistem feudal. Tidak lagi kita merujuk kepada wahyu-wahyu Tuhan. Tetapi teks itu bermula pada aku. So, aku ni, bila berkaitan aku, maka prosa itu jadi ayat aktif. Aku bla 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 bla. Aku yang aktif. Bukan so bila kita baca buku kita tak pasif lah sebagai manusia. Kita bila membaca prosa yang bersifat macam memoir, aku bla 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 tu ayat aktif tu, maka kita pun ada dialektik lah dengan teks yang kita baca tu. Okay. Dan ini tanya saya kan, sejauh mana penulis sekarang, tak kira lah tinggi atau tak tinggi pun, kan, benar-benar mengekspresikan keakuan dia di dalam karya. Kira kan sebenarnya. Sejauh mana penulis kita, setiap penulis sebenarnya menuliskan sebahagian daripada diri dia, meskipun hujungnya itu adalah separuh fiksi. Dia memang tidak boleh, kerana dia kalau kita nak biografi atau biografi seseorang, mungkin kita tulis daripada untuk perspektif dia, tapi bila kita menulis dia lebih kepada diri lah, dia boleh mengekspresikan. Maksud saya begini, sejauh mana kita jujur mengekspresikan diri dia, diri kita bila menulis. Kejujuran sangat subjektif. Kerana ada beberapa orang mengatakan puisi yang bagus itu adalah satu puisi jujur. Bagaimana anda mengukur kejujuran? Sangat subjektif. Tapi apabila karya sastra ni, dia bukan hanya apabila dia ditulis dan tidak dibaca, dia tak respon tu antara penulis dengan pembaca dia tak ada. Tapi apabila karya itu soal kejujuran, ambil seorang penulis itu menulis, kemudian dibaca dan pembaca merasakan, oh, saya sentuh rasanya. Okay. Yang tak jujur, biasa satu je. Bila politik, seorang ahli politik suruh seorang penulis ni suruh, boleh tak awak tuliskan biografi I, terus writer. Itu tak jujur. Lain anything else to seriously honest. Saya faham juga ada sekarang mungkin
orang, sebab ada satu kecenderungan untuk kebanyakan generasi muda ini atau pilihan muda yang berada di universiti tidak belum lagi bekerja, merasakan bahawa sastra Malaysia ni tidak penuh dengan kejujuran. Ini tentang mengangkat isu-isu yang hati, perasaan, cinta, lepas tu kemudian sebagainya. Tapi sebenarnya saya rasa saya duduk di kursi editor dan saya lihat kalau tidak ada pun, tidak sepenuhnya ada, tapi memang ada tulisan-tulisan yang tak baik tu. Caranya mungkin dia tidaklah sama seperti Pak Sako, sebab selalu orang akan tengoklah Pak Sako, tengoklah Salina oleh Pak Samad. Bagaimana kalau yang 1980 dan ke atas yang terkini, seperti kalau novel politik, Gelegak, saya sangat suka Gelegak, tapi anda kan dah tahu novel Gelegak tu tentang apa? Kerana apa yang orang sebut apa yang orang sebut adalah karya-karya yang Itilak tu pun tahun 1969 sepanjang benar ada Sagu Hati, Sebaran yang DDP tu dan sebagainya. Tapi yang 70 ke atas tu adakah disebut? Adakah anda mengetahui karya itu secara jelas? Atau kita pick dia, anda boleh, oh tu karya siapa tulis. Tapi anda hanya membaca karya yang disebut kerana tidak ada kecenderungan untuk buat kajian. Kalau buku tu macam Itilak, sebab saya baca Itilak dah lama. Tapi bila Itilak tu ada isu macam karya tu, sebab saya baca masa sekolah rendah, saya tak rasa ada isu pun karya tu. Sebab saya nyesel dengan masa tu, saya baca je lah. Tapi bila ada orang akan isu tu, orang belum untuk baca. Ini adalah benda yang perlu diwujudkan pada zaman sekarang. Bagi saya, orang membicarakan buku itu. Contohnya, kalau nak kata soal sebab Fadil mengatakan saya tentang buku yang menentang politik yang lebih tentang politik yang jelas, iaitu saya mengedarkan satu buku Boneka Rashad Video yang memang secara jelas dia mengkritik Anwar. Tapi cara penulis itu menyembunyikan identiti Anwar tu tidak jelas, macam tidak nampak. Tapi kalau orang yang ada di politik tahun 1999, dia tahu itu adalah watak dia diinspirasi pada watak Anwar kerana dia merakam zamannya. Tetapi kalau kita lihat pada tahun mungkin 2100, adakah orang mengetahui itu adalah Anwar? Tapi dia akan menilai karya itu sebagai satu karya. Tapi apabila orang kata, buku ini mengatakan tentang Anwar, anda ada mindset dalam kepala, oh ini buku tentang politik. Seperti orang kata Pak Sako itu adalah buku politik. Tapi kalau anda membaca, sebab saya membaca Pak Sako, waktu Pak Sako itu tidak dikatakan novel politik, saya membaca Pak Sako sebagai satu novel, saya jumpa di rumah dan saya baca. Sebab baca Salina pun, saya tak tahu novel, saya tak tahu pun masa saya baca saya tingkat darjah 4, saya tak tahu watak tu pelacur. Saya membacakan cerita ini sangat menarik. Tapi kerana anda telah ditindas oleh pemikiran yang dibentuk oleh siapa yang anda baca Salina ni pelacur ni, tak boleh baca. Baca Pak Sako ni pasal politik. Jadi secara sebenarnya ada telah melakukan pencerobohan dalam dalam minat awak semua untuk membaca karya itu dengan cara yang orang mahukan. Tentang soal kejujuran dan keakuan dalam karya, itu adalah apa yang dia dibentuk. Kita membaca itu bagaimana? Cara kita nak membaca novel itu. Kerana ada satu teori penulis telah mati selepas karya itu ditulis. Jadi yang terserah itu pada pembaca. Ada orang setuju atau tak setuju dengan karya itu. Kerana orang kata penulis itu sangat dekat dengan karyanya dan sebagainya. Tapi itu kan terserah kepada kita sebagai pembaca. Saya juga melihat pada perspektif pembaca. Kalau saya nak rasa macam, saya baca karya ni, saya tahu di belakang tu siapa-siapa. Kerana kita ada di zaman tu, contohnya saya baca satu karya ni, macam shit orang, sebab saya tertarik dengan satu interview, saya menemukan drama Shan Ahmad. Saya melihat novel dia yang tidak diterbitkan. Novel itu memang mengkritik Mahathir. Tapi saya katalah dengan Cikgu Shana, sebagai Cikgu Shana, kenapa tidak mahu terbitkan novel ini? Kerana komedi itu tidak segar lagi. Novel ini patut diterbitkan ketika Mahathir masih di tahta, bukan sekarang. Jadi kita dah lihat macam, kerana pengarang boleh lihat begitu macam begitu. Tapi kalau novel itu diterbitkan, mungkin orang tidak rasa novel itu tentang Mahathir, mungkin dia merasakan dah rakaman zaman, cerita yang dibentuk oleh karya dan sebagainya. Kalau anda nak kata pasal sejauh mana pengarang itu adalah karya, di dalam karya, setiap karya memang ada diri pengarang itu. Sama ada alter ego je, bukan diri yang sebenar, atau siapa yang dilihat dan dijadikan jadi watak dalam pengarang, tetap ada perspektif pengarang dalam karya tersebut. Itu memang perlu
minta dia jadi karya biografi, orang yang orang minta tulis lah, atau artikel surat khabar dan sebagainya. Okey, terima kasih pada saudara Enol. Okey. Soalan kepada Pakcik ni, dia rentetan daripada Enol juga tau. Sebab yang dimaksudkan dengan kejujuran yang saya maksudkan tadi, dia bukannya jujur kita lepak dan then tulis dengan jujur je. Okey. Sebab sastra ni dia tidak lahir dalam ruang yang baku. Dia dipengaruhi oleh masyarakat, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, iklan, teknologi. So kalau kita kata kita nak membaca macam seperti cakap tadi kan, jadi ramai yang baca Twitter, hari-hari baca, hari-hari tweet semua kan. Tapi kejujuran yang saya maksudkan itu adalah bagaimana kita mengembalikan pada diri kita sendiri kan. Okey. Dalam menulis dan bersikap jujur ni, ada kalanya bersikap jujur ni kan kita terus jujur. Jujur ni mesti ada intensity macam kita jujur terhadap apa maksudnya. Kalau kita tak kisah nak tulis tentang apa, masyarakat dia nak tulis tentang kita ke, dan sejujurnya ekspresi itu begitu. Tetapi adakah kejujuran itu kejujuran yang kita tulis tentang cinta, tentang perempuan, tentang manusia, tentang lelaki, tentang adik, tentang masak, apa-apa sekalipun, adakah itu dibentuk oleh proses kita untuk melihat ke dalam diri sendiri, ataupun itu telah dibentuk? Misalnya kita masuk dalam dewan ni, semua duduk macam ni. Adakah itu kehendak ataupun dewan ni telah dibentuk untuk kita duduk macam ini menghadap? Mungkin ada yang tak nak menghadap saya pun. Okey, tapi adakah kita betul-betul jujur untuk duduk begini? Ataupun adakah ruang ini telah dibentuk untuk beginilah keadaan kita, kedudukan kita? Itu juga sastra. Adakah sastra itu dibentuk sebegitu dan kita memang sebegitu? Dan adakah okey, dan itulah sebenarnya sejauh mana kita jujur dan melawan kepada bentuk-bentuk yang ada. Tak kisahlah politik, kapitalis, apa saja. Soalan itu terlalu falsafah, takut jawab. Tapi untuk saya berterus terang, setelah beberapa karya yang saya gulati, perdana balik indie, nampak jelaslah keadaan kejujuran yang ada. Sebab kebanyakan mereka pun banyak melanggar, boleh dikatakan, syarat-syarat biasa yang didoktrinkan oleh pihak sastra. Ya, sastra. DVD. I don't want to say that. Contoh, Roslan Jomian, kita tak ada lebih jauh. Sebelum tu saya nak ada satu isu berlaku. Ada seorang kawan saudara lah. Kawan saudara. Saya tanya dia, ni I kena join forum ni, forum sastra, dia nak cakap pasal politik ni. Dia kata sastra sekarang ni dah tak sentuh benda politik je. What the hell? Tu cerpen-cerpen baru Roslan Jomian tu banyak benda-benda politik, isu-isu politik sekarang yang dia bagi contoh dalam tu. Oops. Ada contoh saya nak bagi. Now, Roslan Jomian menulis waktu awalnya beliau banyak kali ditolak sebab beliau melanggar segala kebiasaan yang ada dalam ruang pada institusi sastra lah. Dan beliau cuba, malah ada orang-orang tertentu memang membenci tulisan beliau. Memang benci, memang kata apa benda dia tulis air sampai tahap macam tu. Ada. Ya. Saya tergerak macam ya, crack bagi dia orang. Tapi nama beliau sedikit bila disedari, bila orang kenal teori-teori tertentu. Sudah tentu dia bermula dengan magic realism lah. Sudah tentu dia bermula dengan penulis 100 Years of Solitude tu, Marquez. Bila dia orang dah mulati, oh Marquez ni macam ni, Roslan ada dua ni. Kemudian adalah beberapa penulis yang kemudian yang Roslan gerakkan, yang orang baru sedar. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh penulis ini
bukan orang kata mengambil masa yang kejap untuk orang sedar. Sebab saya pusing balik tadi yang pasal pantelisme tu, bila berlaku, oh you tak boleh tulis, you tak boleh tulis, malah pengkritik-pengkritik tertentu ni mengangkat orang-orang tertentu sahaja. Bayangkan kebanyakan yang bagus-bagus ni, yang kadang-kadang yang sepatutnya macam contoh tadi Belegak tu tidak dipedulikan, terpinggir, tidak dibicarakan lagi. Dan sekarang ini memang banyak kadang-kadang yang bagus tidak pernah dibincangkan. Sebab pengkritik-pengkritik itu dah, maaf cakap lah, dah banyak yang dah tua, banyak yang dah tak kenal tulis-tulis sekarang. Itu masalah yang sebenarnya waktu era pandemisme ini. Ada Baim ada ustaz kat depan, saya dah takut nak cakap banyak sebenarnya. Itu satu. Sebab saya lihat tadi Ainul ada bercakap tentang boneka Rashad Widow. Itu pun sebuah novel yang orang kata susah nak baca. Dia yang melanggar. Do you know that novel itu tak ada perenggan, tak ada baca, tak ada quote. Dia sampai pertama sampai habis. Dan saya dengar lah, saya dengar orang malah mengamuk bila baca. Sebab dia aku tak faham macam mana ni. Dia macam puzzle novel, macam puzzle. Dan itu satu pembaruan. Itu satu beranilah, satu hal yang berani. Saya melihat novel naratif Rogo Shonto ni adalah tuan antara yang terkuat era reformasi. Mungkin saudara tahu novel tu? Saya agak sedih. Sebab itu betul-betul menayangkan realiti yang berlaku waktu era reformasi itu dengan permainan politik gila-gila waktu itu. Ditulis dengan beraninya oleh Anwar Ridwan. Menang pula tu HSPN, alhamdulillah. Tapi ya, waktu itu banyak menteri dah sedikit dioleh-oleh. Jadi orang tak nampak, alhamdulillah. Ada 4 novel yang bagi saya memang sekarang ini paling perlu diteliti. Pertama, Ahli Politik yang ditulis oleh S.F. Lakin. Saya suka novel yang dia bayangkan watak editor ni seorang Sisyphus. Tahu kan Sisyphus siapa kan? Yang kena naik, angkat batu, golek balik, naik. Jadi cerita tu samalah. Jadi editor yang dia naik, balik, cerita balik. Dia bercerita tentang masalah hal ahli politik yang menyebabkan dia tidak boleh betul-betul sampaikan maklumat. Kamu tak dengar sekarang. Tapi orang buli ke orang ada baca ke? Question. Kedua, yang ini menarik sebab siapa artis video YouTube tu yang shock dengan siapa? Siapa artis YouTube yang terkenal tu, yang buat filem sendiri tu? Takkan tak kenal. Yang buat filem sendiri dia dekat Australia. Dia buat event. Mak Luffy. Hari tu Mak Luffy lepak dengan saya 2-3 bulan. You suka siapa? Zaman tu dia rupanya waktu awal-awal dia menggilai Faizal Tirani. Dan novel bagi dia novel yang opus. Magnum opus bagi dia ialah Combat 1511H. Itu bagi saya satu novel yang sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Saya paksa cakap ini, tapi sampai sekarang tak tahan. Novel itu boleh menyebabkan orang masyarakat Islam ni, lagi-lagi anak muda kalau baca, ini yang ngaruh tadi tu, ke arah radikalisme dan ekstremisme Islam. Sebab dengan jelas novel itu menyatakan it's okay for you to go and suicide bomb. Dengan jelas dia cakap. Dan dia kafirkan berbagai 6 orang. Dia kenakan Princess Diana and whatsoever. Dia memang habis-habisan. Dia kata Barat Dajjal. Dengan jelas dalam novel itu, dengan berani menang hadiah sastra dan tulisan. Menariknya. Dan Mak Luffy jadi moderate sekarang ni. Malah sedikit different. Dan dia menyedari novel itu baru cakap. Tapi ini menarik. Bayangkan waktu itu banyak
anak-anak muda bila baca tu engross dengan Islam yang utopia. Dan bagi saya, ya, kalau itulah tahap yang dia boleh suarakan seperti betul, berjaya bagi saya. Berjaya bagi dia lah tahap waktu Islam dia tu. Era Islam dia. Orang faham, orang tak faham tak tahu. Okey, ini yang ketiga. Yang ini pun menarik, Kasino oleh Safizan Tahir. Ini saya tak tahu berapa ramai yang orang bacanya atas nama baca seperti yang Aina cakap tadi sebagai satu saya syok lah baca Kasino ni, banyak branding kan, minum arak, minum perempuan. Mungkin itu je yang orang nampak. It's a political novel politik yang sangat berani. I tell you, dia bantai kiri dan kanan, dia bantai pembangkang dan pemerintah. Malam adalah beberapa menteri yang dia kata kan jelas dalam tu. I tell you, masalah dengan kita sebab itulah tadi kritik tak ada dan tak tahulah, tak ada populisme yang nak mengangkat teks-teks tertentu. Sekarang pun macam Pak Samad pergi tengah bersih pun, bila dia utarakan sajak-sajak hebat beliau di Bersih, ada orang baca, ada orang laungkan balik tak? Tak seperti contoh macam Usman Awang kerana satu menegur zaman itu. Orang bersemangat, kenapa? Kambing hitam 13 Mei ya? Dan yang terakhir sebelum beliau ni, Father buat beliau puisi sajak Melayu ya? Lain daripada itu, sangat terkenal sajak kan? Maaf saya kalau lebih terkenal daripada sajak sama saya kalau saya di tengah kalangan himpunan. So novel terakhir yang bagi saya mungkin orang patut baca, cuba baca lagi sekali, Mautopia oleh Ridwan Saidi. Bagi saya itu sangat-sangat menarik. Dia ambil perkataan Mautopia itu saja, baik pusingkan. Utopia tu kan, utopia juga mahu. Siapa yang mahu kat sini? Dia sedang bercakap tentang anak-anak muda Malaysia sebenarnya yang mengalami keadaan ini yang juga sukalah, sorry to say that word, rasa kita dah seksa sebab dalam cerita tu dia macam perakhiran yang tidak berakhir, tragedi yang tak habis-habis yang akan habis-habisan mengalami keadaan yang sungguh kemurungan dan kematian dalam novel tu. Dan memang sakit baca novel tu sebenarnya, sangat sakit. Walaupun orang kata pun cerita Nancy Drew, no way, it's not. Bukan, tapi kerana titisan pasca moden dia yang membuatkan novel itu sebenarnya menarik. Ini kalau kita tahu lah. Dan ini menarik bagi saya kalau kita lihat yang sedang berlaku. Mungkin saya sedikit kurang pastilah tentang latar dunia sastra Indonesia sekarang. Kalau dilihat, kebanyakan penulis muda kita ini memang bergerak ke arah pasca moden. Dan suara pasca moden yang mereka bawa tu agak menarik bagi saya. Yang bagi saya agak segar, agak baru, berlainan dengan perkara yang kita jumpa dalam apa yang Sang Penari, tu realism kan, tu realism Ahmad Tuhari, itu yang kita jumpa dalam Salina, it's the same thing, tapi ini baru. Okey. Boleh. Lebih banyak kongsi nampaklah dengan ahli panel dan juga semua para hadirin. Nama saya Wan Azri, saya juga seorang penulis. Dan sebenarnya isu yang hampir sama saya pernah bicarakan beberapa bulan lalu di Annex Supermarket dan diorganize oleh projek perjalanan saya bulan tentang isu sastra dan tirani. Jadi tentang soal tanggungjawab penulis, tentang kejujuran dan karya semua itu, jadi saya akan bagi pendapat saya lah. Dia akan ulang dengan sama. Saya bercakap bahawa penulis mempunyai dua peranan, iaitu sebagai rakyat dan juga sebagai seorang penulis. Maka sebagai rakyat, terserahlah penulis itu nak angguk ke, nak geleng pada tempat mana. Kerana akhirnya dia akan bayar cukai, dia akan bayar bil elektrik, dia akan mengundi akhir. Kerana itu tanggungjawab dia sebagai rakyat. Tapi apabila dia menghadapi sebuah manuskrip, maka tanggungjawab dia adalah kepada manuskrip itu. Jadi kalau katakanlah dia seorang nulis, seorang fiction, jadi kalau dia perlu tunduk pada tukang huruf, tunduk pada seorang redaksi,
dia akan tunduk. Kerana tanggungjawab dia lagi bukan soal nak angguk ke, nak elak ke pihak mana, tapi tanggungjawabnya adalah untuk memahami manusia. Kerana seorang penulis harus memahami setiap lapisan yang sebuah masyarakat, dari golongan paling bawah, dari golongan pertengahan ke pada golongan paling asasan. Dan itu yang terdapat daripada karya-karya novel itu besar sama saya dan dia. Dan contohnya, kita melihat novel seperti saya ada masuk dalam diskus, kita nampak ada keragaman masyarakat itu. Suara dari bawah, dari atas, dan itu dirang. Saya kurang suka perkataan dirangkan, tapi memang itulah yang dilakukan dalam novel tersebut. Kemudian tentang subjek penulisan, saya kan setuju dengan pendapat oleh Sama Rusdi bahawa seorang penulis itu tidak memilih subjeknya, tetapi subjek itu yang memilih seorang penulis. Kerana penulisan adalah politik, semua tulisan adalah politik. Kerana penulis harus mempengaruhi membaca, dan seorang penulis tidak boleh mempengaruhi membaca tanpa subjek yang dekat dengan dirinya. Jadi ini soalan, jadi saya soalan yang saya kongsi dengan semua hadirin dan juga hadirin. Adakah sastra kita di Malaysia harus tentang ahli politik dan kekerasan semata-mata? Kerana saya pribadi ada pendapat saya tentang apa yang dikatakan sastra itu. Kerana bagi saya sastra juga tentang hujan, tentang biasa, tentang tangga sopangan, tentang zaman yang panas, tentang sudu dan garpu, tentang durian dan cipu, tentang benda-benda kecil dan lipat. Yang bagi saya sastra dari mana saja. Terima kasih. Kita ambil persoalan boleh tak? Ke macam tak boleh ni? Okay. Coba dah dulu. Semua panel kan? Kongsi ada serah. So saya serahkan pada dah nampak. Ya, saya pendirian pribadi saya juga memang sebenarnya sastra tidak perlu sebenarnya terlalu berkaitan dengan politik dan hal-hal yang politik sebenarnya. Malah sebenarnya manusia atau orang luar, pembaca lah yang akan mempolitikkan karya tu. Selalunya begitu, selalu begitulah. Envelope tu satu contoh yang terbaik yang berlaku. Sebab selalunya kadang-kadang masyarakat secara prasedar, pengarang secara prasedar, bila dia menulis siapa yang dia nak menulis, siapa yang dia nak sampaikan, yang dia nakkan jujur daripada jiwa dia yang tersampai. Hal-hal yang dia tak tahu akan dijadikan sebab yang seperti yang Anu cakap tadi, batas bila katakan penulis sudah mati. Karya yang sampai pada tengah masyarakat akan mempunyai pelbagai bentuk perspektif, berbagai bentuk analisis terhadap sebuah karya. Seorang itu akan kata sebuah karya itu mungkin duka bagi dia, seronok, lucu. Seorang itu melihat habis-habisan ini kritikan politik sebab atas nilai pendidikan, ilmu yang ada terhadap orang. Itu kita kena faham. Seorang pengkritik yang ada kekuatan teori tertentu, kalau dia nak gerakkan Marxis dia, yang pasal modern dia, terpulang. Itu yang dia dapat dan itu yang dia akan pakaikan terhadap karya itu. Begitu. Kalau yang seorang, fun-loving guy, just want to read a novel, baca, oh sedapnya, oh ini tak best, terpulang. Jadi itu yang tersampai dan memang tugas seorang pengkritik lah yang akan menyampaikan ini novelnya macam mana, kekuatannya ni apa dan bagaimana nak disampaikan kepada pembaca masyarakat. Itu. Itu soalan tu. Saya rasa setakat tu kot. Okey. Ada tak? Saya rasa macam semua orang macam ada kebimbangan kepada sastra itu sendiri. Seorang yang mengambil berat dalam sastra mengatakan sastra lama sekali tak ada nilai politik. Penulis tidak ada dengar saya pada di forum yang seperti Wan Aziz katakan, desakan-desakan untuk seolah-olah macam satu hukum, penulis harus menulis tentang hal politik dalam karya dia, barulah satu karya itu menarik atau kata
okey lah, ni lah baru polis yang berjiwa besar, itu Semanawang sebagainya. Soalan macam soalan apabila seorang itu memilih orang kata jawatan lah. Saya tak rasa saya polisi saya tanggungjawab atau jawatan. Apabila untuk menulis, seseorang memilih untuk menulis, cuma ada macam kuasa macam okey, kalau nak menulis Indonesia ni mesti menulis tentang hal-hal politik. Kerana ketika saya masuk dalam dunia, saya masuk dalam bidang, saya masuk ke kursus kali pertama untuk menulis, mereka telah macam ada guideline macam okey, tak boleh tulis benda-benda yang cinta ni, tulis hal-hal siasat, tulis hal yang begini, tulis hal yang begitu. Lalu ini satu pemberontakan tau, dan saya sangat memberontak dengan hal itu. Dan saya tak percaya bahawa harus menulis tentang hal-hal politik yang sama sekali saya tidak tahu. Saya harus menulis tentang hal-hal yang saya tahu, hal-hal yang saya lalui setiap hari, menaiki kereta tersesat di traffic jam dan bagaimana saya nak elakkan benda tersebut. Itu adalah penentangan politik diri saya sendiri. Politik bukan dan saya, kerja saya adalah sehari membaca. Saya ditugaskan, dibayar gaji setiap hari untuk membaca karya orang lain. Dan untuk membuat benda itu satu hiburan kepada saya akan melihat daripada sudut yang lain. Karya ni macam kenakan orang ni lah, karya ni begini je lihat begini dan sebagainya. Dan saya sangat tidak adil kepada penulis, terutama yang di Indonesia ni. Adalah macam kan saya pergi di Indonesia, saya tak ada pun dengar macam sastra politik dan sebagainya. Kalau semua orang pun nak refer karya Reva, semua nak refer karya Anwar, semua nak refer karya Indonesia, kenapa karya Indonesia tak mesti sekuat seperti karya Indonesia? Mereka tak peduli pun. Mereka menulis karya dekat mereka kerana mereka memang merasakan bahawa mereka ditindas oleh pihak. Mereka merasakan pendidikan itu satu benda yang mereka tidak dapat sepenuhnya dan sebagainya. Kerana mereka merasakan begitu. Tapi kita sebenarnya tidak rasa begitu. Kita rasa dari sudut politik yang lain. Jadi kita menulis tentang hal itu. Apa nak menulis satu benda yang anda tidak tahu? Seperti orang yang baru nak menulis sajak, dia menulis tentang pokok lautan, padahal dia tak pernah pun pergi ke hutan sebagainya. Tapi nak menulis tentang hal itu. Macam, dan saya rasa macam tu yang soal kejujuran tu tak macam kelakarnya. Nak menulis something yang you tak, awak tak familiar pun. Kerana harus duduk pada desakan seperti yang forum ini dulu penindasan. Bagi saya satu penindasan kerana bersekan sasaran politik itu ada anggut dan gilir. Kerana saya rasa apabila anda telah memilih untuk menulis, tulislah apa saja. Yang mempolitikkan itu, sebab saya ingin memetik, ada satu ketika saya bertemu dengan Peter Zlahi. Peter Zlahi penulis daripada Hungary. Dia menulis satu novel terbaru je, iaitu Last Window, From Last Window to Giraffe. Dan buku tu dibuat dalam bentuk kata picture book lah. Kalau Hungary ni memang diktator juga, pemerintahnya memang diktator pun. Lalu dia menulis, mereka telah biasa untuk berlucu, berhumor dalam karya. Hal itu cara mereka untuk menulis, untuk merasakan. Tapi novel itu tidak digunakan pun di Hungary untuk revolusi. Tapi novel itu digunakan, diangkat. Di jalanan mereka mengangkat, begini novel itu, ini novel yang di Ukraine, novel revolusi. Tapi dia tidak kata, saya nak buat novel untuk revolusi, bukan pun. Tapi itulah seperti yang Fadi cakap. Di tangan pembaca lah, di tangan anda semua lah, anda nak mempolitikkan novel itu politik atau tidak. Kalau ada seorang penulis yang menulis tentang politik sekalipun, yang tempung politik sekalipun, tapi anda tidak merasakan bahawa karya itu karya politik, anda tidak mahu membacanya, tidak mahu mengangkatnya, karya itu tetap jangan karya tidak bagus. Tapi kalau anda semua rasa macam, saya nak angkat karya ni, di jalanan nak angkat karya. Seperti orang selalu baca karya Esa Mat Said dan sebagainya, dan mengangkat karya Esa Mat Said sebagai karya yang politikal. Tapi saya rasa tidaklah terlalu politikal. Ada lagi sajak-sajak yang lebih politikal yang saya pernah baca berbanding Esa Mat Said pada waktu ini, pada zaman ini. Tapi kena anda tahu Esa Mat Said yang politikal, kena anda yang tahu tu je. Saya tak baca pun, tidak mengkaji pun. Seperti saya sebut dalam Tengok Shoto, kalau orang biasa tahu. Tapi ada semua beberapa yang boleh angkat tangan sini tahu dalam Tengok Shoto baik atau tuan. Dua. Macam lihat je lah. Okay, itu je. Penulis apa yang dia tahu, apa yang dia faham, dia benar-benar faham dan dia bertanggungjawab di atas apa yang dia tulis. Sama ada dia memilih tema politik, cinta atau apa pun, dia faham, dia dekat dengan itu dan dia bertanggungjawab. Hari ini
Yang satu problem kita adalah kita melabel. Kita melabel ini politik, ini bukan politik. Kenapa kita melabel? Isu label itu isu masalah. Kau Syiah, kau Sunni, kau Kafir, kau liberal. Ini problem kita. Angguk-angguk dan geleng-geleng ini raikan angguk, raikan geleng, tak ada masalah. Sebab apa yang disampaikan adalah yang dekat dengan publik, dengan masyarakat yang dilihat sekeliling. Kalau dia lihat ini isu rakyat, isu kenaikan harga barang, isu penyelewengan, orang tak dengar ini politik. Ini bukan politik, ini isu rakyat. Cinta adalah cinta rakyat, keluhan rakyat. Tapi dia politik. Apabila era reformasi menyatakan tidak setuju dengan dasar dan apa itu dikatakan politik, menentang kerajaan apa sekian. Sebenarnya ini adalah penulis. Dia bukan sastra, bukan tentang politik. Sastra juga tentang cinta, tentang apa semua ni, tentang suara kita. Suara boleh jadi apa saja. Kejujuran dari dalam yang dia faham, dia tahu dan dia bertanggungjawab tentang itu. Tak boleh lah. Kalau dia kata dia politik, politik. Kalau dia cinta lah. Tak perlu lah. Kalau dia apa ni cita-cita kan. Dia terus berkembang seperti mata air. Dia terus mengalir, tak boleh disekat. Baca tak baca tu yang buat akan terus buat. Itu saja. Terima kasih kepada Pak. Tadi tentang soalan Hazlik tadi ya, berkenaan dengan seorang dia ada dua peranannya kan. Bagi keadaan saya kan. Bagi keadaan saya, seorang penulis kan, dia manusia. Bila menulis, dia tidak sebagai seorang manusia yang sedang menulis. Memang itu tindakan dia, tapi sebagai seorang penulis secara profesional yang objektif, yang murni, saya rasa tidak ada begitu. Sebab kerja penulis ni sebagai kerja yang manusiawi dan dia bersifat otentik kesemuanya. Kalau menulis dan dia juga seorang pembawa teksi, maka itu seorang pembawa teksi yang menulis. Sebab karyanya, kedua-duanya berkarya, pembawa teksi berkarya dan penulis berkarya, dan kedua-duanya tak ada besarkan. Itu bagi pendapat saya lah. So, saya buka pertanyaan ini. Adalah macam nak tanya. Nampak cara tanya. Saya duduk boleh tak? Okey, saya bukan nak tanya, saya nak berkongsi pandangan saja. Tadi ada sebut pasal karya yang politik dan bukan politik. Okey, saya setuju dengan semua sini. Karya politik, penulis semestinya dapat karya politik, ada politik. Aiskrim ke, cerita aiskrim ke, cerita pensel ke, cerita buang bangku ke. Tapi yang masalahnya adalah apabila karya politik itu tidak senada dengan pemerintah, tak ada media yang akan berani keluarkan walaupun dia datang daripada penulis yang baik, walaupun karya itu baik. Ini persoalannya. Jadi karya itu hanya berlega di kelompok kecil. Kita ambil contoh di kelompok indie. Ada kelompok indie besar? Tidak. Okey, dia dapat tempat di apa tidak nanti. Kita akan dapati jualan terhad. Jadi ini kalau Dewan Sastra ataupun media yang lain tidak membantu, jadi kita akhirnya satu aliran saja akan dibawa. Jadi saya berharaplah kalau Pak Lee atau Rona untuk ulas lebih sikit. Kalau saya kena tahu ada beberapa karya yang agak anti-establish masuk dalam Dewan Sastra. Kalau ada yang habis tadi. Dan saya lepaskan. Itulah saudara baca atau tidak, itu satu soalan. Tapi ada juga yang menghantar kepada saya yang jelas-jelas memang anti-establish tapi crack.
Saya tak nak siap yang bahasa tak kena, yang gaya tak ada, yang apa dia tulis, itu saya tak terima. Itu saya tak terima. Dia kena ada kekuatan dia yang tersendiri, yang ada orang kata nilai, gaya, kuasa bahasa dia. Yang itu saya boleh siap. Saudara nak tahulah sebenarnya. Tapi mungkin saudara nak cakap tentang Fajar Terani kot. Macam ni lah. Sebenarnya sastra perdana pun dalam keadaan yang sangat kecil. Saya dapat satu terang kat sini. Ruang kecil sangat. Wadah dia tu tak ada apa. Yang besar sekarang ni ialah novel popular. Itu besar. Itu hebat. Tapi kalau saya nak tahu, kalau dari sisi pembelian buku pun, buku indie yang tertinggi tau. Sama tinggi, malah itulah novel-novel popular. Di golongan penerbit novel popular dah mula keluarkan iklan. Bacalah novel-novel yang ada nilai-nilai tinggi, ada nilai murni, nilai-nilai moral. Seperti novel-novel popular kami. There you go. Alam 21 dan saya dah cakap lah. Sebab dengan jelas mereka cuba melakukan propaganda kepada anak ibu lah ni kan. Jangan beli novel ini. Sebab novel ini tengah meletup sekarang dalam pasaran. Kalau saya nak tahu. Novel sastra tak payah cakap lah. Memang tak ada tempat pun kat. Pergi kedai buku popular, mana ada novel sastra? Ada lah Sagina bahasa Inggeris cuma Kino ada lah. Kino saja. PH sikit ya, boleh lah. Tengoklah ruang rak sastra, tengok ruang rak popular, tengok ruang rak Hindi. Hebatnya. Kita tunggu nanti bila bagaimana Amis naik ke langit. Kalau dia jual di Kinokuniya atau kedai-kedai buku lain, oh sorry, itu dah arena perdana dah. I'm so sorry. Okey. Nak jawab ke tak soal ni? Saya jawab sebab memang saya rasa kita boleh melupakan DVP CCTC lah. Kita boleh melupakan kerana bukan apabila jawatan yang tu dipegang oleh disedut kuasa politik, ia akan jadi beginilah. Problem sekarang problem politik. Kita kena jelas clear mengaku bukan politik. Dipegang kuasawan, dipegang. Sebab itu ruang itu tak ada. Yang di atas. Yang bawah-bawah ni mungkin berusaha untuk menerbitkan apa semua, tapi di atas tu ini kena kau kedudukan. Akhirnya terpaksa bertolak ansur dengan kedudukan tempat. Dan akhirnya negara yang baik yang dilihat tidak sealiran dengan pemerintah akan dihalang. Okey, jawapan juga. Sebenarnya soal apa kayak mungkin 10 tahun lepas mungkin jabatan tertentu dia ada, kita tahu dia ada kepentingan, ada orang yang di atas, ada kuasa-kuasa, bukan kuasa maksudnya setiap tempat pun. Kalau misalnya pembangkang naik pun dia tak akan bagi siasatan kaya yang itu juga. Setiap orang ada kepentingan tertentu. Kalau misalnya lah soal keadilan, ada yang kritik kuasa keadilan, mereka soal keadilan akan menyiapkan karya yang mengkritik soal keadilan di dalam majalah soal keadilan. Misalnya, setiap penerbitan dia ada orang kata apa, garis pandang, ada dia punya apa yang dia nak terbit dan sebagainya. Sebab itu tujuannya ditubuhkan syarikat penerbitan atau syarikat lembaga itu, lembaga ini, badan itu dan badan ini. Dia ada orang kata piagam macam dia lah, bukan piagam, apa yang dia nak buat, memandangkan ke budi bangsa ke, untuk kami penerbit diam ke, nak karya yang pop sebagainya. Kalau anda hantar karya bersiasat tinggi kepada fiksi yang gunakan bahasa yang baik, mungkin fiksi tak nak terbit sebab dia nak terbitkan karya pop. Faham? Memahami tak konsep itu? Maksudnya di setiap penerbitan ada. Kalau anda tidak boleh terbit di sini, anda boleh terbit di sini. Ada banyak cabang. 10 tahun lepas tak banyak cabang untuk menerbitkan karya. Tapi sekarang ini ada banyak, sangat banyak cabang. Setiap cabang tu ada caranya. Itu
Dia kata kalau anda nak terbitkan satu karya yang begini, ada cara dan cabangnya untuk makni. Tapi bagaimana anda menggunakan itu politik anda kena buat. Takkan anda nak kutuk, bukan nak kutuk soal keadilan contohnya, nak kutuk dan yang pembangkang sebagainya. Kita kutuklah beritanya apalah benda dalam satu karya, anda hantar ke soal keadilan. Adakah soal keadilan akan siapkan? Tak. Sebab tak sama dengan mereka. Tak sama dengan apa yang mereka tujuan penubuhan tersebut. Jadi haruslah hantar. Janganlah karya yang kita kerajaan orang hantar kat BH. Tak sesuai lah sebab dia ada pemegang saham dia. Hantarlah dekat sidang harakah. Hantar dekat SK. Hantarlah kat situ. Benda itu benda yang paling asas. Kalau anda macam nak minta duit, anda tak boleh dapat kat mak, tapi dengan ayah boleh, kenapa tak minta kat mak juga? Macam common sense dia. Okey, ada soalan lagi sebelum kita pergi kepada selanjutnya. Okey, kalau ada soalan saya tanya. Dalam kisah sekejap. Saya nak tanya pada saudari Ainur. Okey. Saudari Ainur tadi ada memetik Roland Landas kan? Pengarang Surah Hati. Okey, pengarang Surah Hati. So, dalam kita membaca, kita melihat karya dan tergantung kepada pembaca bagaimana nak memberi interpretasi terhadap karya. Maka di sini untuk menghidupkan pembaca, maka pengarang itu perlu digumuk dulu. Kita kan? Okay. So soalan saya kan, sejauh mana kan karya di Malaysia, okey, ni karya-karya baru lah yang independen dan macam yang saudara tadi cakap, kita pergi kepada yang lebih postmodern. Sebab ada waktu saya tak membaca banyak karya India, tapi ada beberapa karya. Saya rasa lah, bukan menilai secara saintifik kan tak, tapi saya rasa ada yang menjadikan postmodern itu sebagai alasan untuk tidak memberitahu tentang hal yang bersifat real. Actually real kan tak sebenarnya real, apa yang kita lihat tak semestinya betul-betul real kan. Tapi mungkin postmodern itu adalah sebagai satu cara untuk menyuruh terhadap real, ataupun kita tak faham real tapi nak tulis, so kita acah-acah Real. acah-acah posmo. Okay, so maksudnya macam boleh pick satu judul tak? Sebab nampak lebih konkret lagi. Dia lagi existence. Terima kasih. Okay. Menarik. Saya ikut pengarang Surah Hati tu, bukanlah saya kata setiap kali kita baca buku pengarang Surah Hati. Dia tidak mesti macam tu. Saya kata mungkin ada setengah pembaca yang rasakan tak nak. Dia kalau ada pengarang wujud di bayang-bayang tu di belakang buku tu yang kita terganggu. Kerana tapi kalau saya pribadi saya suka ada, saya tahu dia tulis itu untuk siapa, kerana dia lebih intim dengan saya. Kerana saya ada pembaca yang mencari keintiman dalam pembacaan. Sejauh mana dia dekat dengan diri saya, sejauh mana dia mempengaruhi saya, sebagainya. Jadi ada setengah orang merasakan lebih seronok untuk mengetahui kenapa novel itu ditulis, kenapa tulisan itu didedikasikan. Sebagainya, kerana apabila saya duduk di posisi pemilihan karya, saya tertarik, siapa di belakang ni? Dan saya akan berusaha berdirect terus tanya kepada penulis saya, siapa sebenarnya di belakang ini? Siapa? Dia akan beritahu, kadang penulis ni akan beritahu pada kita lah, macam itulah kan. Jadi mungkin saya lebih seronok. Ada kali saya tak suka pun. Alamak, tak biasa kalau saya tahu. Kerana saya bayangkan lain, kerana kita baca bayangan kita mungkin begini, pengarang sebenarnya bayangkan begini. Lepas tu kadang-kadang saya tak suka baca pakatan pun. Ada pakatan membunuh curiosity saya membaca. Berkenaan dengan postmodern, ini satu teknik sebenarnya. Orang macam apabila kita ingin hadir dalam satu tulis sastra ni, kadang-kadang kita nak rasa mungkin dikenali atau berasa hadir ni sebagai, kalau orang biasa pakai baju kemeja warna putih, kita nak kemeja warna merah kerana warna merah tu nampak jelas. Jadi postmodern ni satu tools, satu alat cara dia, dan juga satu terma yang diciptakan oleh pengkaji untuk lebih memahami dan untuk bagi kita lebih, karya ni kalau awak nak faham dia ni postmodern, sebab tu ibu watak dia tu boleh jadi tidur di baldi walaupun sebenarnya pada realnya dia kena tidur di rumah. Macam itulah contohnya kan. Tapi apa-apa pun itu adalah alat. Akhirnya awak baca karya itu,
kita akan tanya bahasa je, idea je, idea dia menarik lah. Tapi kalau bahasa, idea semua tidak sebati, walaupun bagus, walaupun fundamental asasnya itu menarik. Contohnya dia hidup di dalam bagi dan dia boleh mendengar suara orang di sekelilingnya, lalu dia boleh berceritakan banyak dengan. Contohnya itu idea postmodern sebab hidup di Bali contohnya. Tapi kalau bahasa, cerita, naratif yang digunakan itu tak bagus, anda tak akan tertarik pun untuk ini. Dan kata macam saya baca lagi, saya baca yang awak sebut tu, oh saya pernah baca tulisan dia yang lagi bagus lagi daripada tulisan ini. Dan memang betul pun dia tulis pun akan singkat kan, dia bukan saya pernah waktu dia tulis tu dia tulis dalam singkat, dia tak betul-betul tumpu penulis yang Nami tu, seingat saya lah. Jadi kalau dalam tulisan cuma ada dan nak tulis postmodern dan sebagainya dan nak tulis secara realism dan sebagainya itu terpulang. Tapi akhirnya kepuasan pembaca atau penulis lepas meletakkan nokta pada karya itu apa? Begitulah. Ada soalan? Ada soalan lain? Macam tak best ni. Okey. Okey, boleh. Sebabkan orang tak anggut yang geleng. Jadi soalan tadi video tentang adakah anggut geleng itu pada realiti ataupun postmodern itu hanya dikatakan plastik je lah kan pada realiti itu. Jadi mungkin kan dari tradisional yang penulis akan anggut dan geleng kepada kehidupan, pada alam itu, dan memang itulah penyair dulu yang bersepatutnya memang anggut dan geleng kepada alam lah, haiwan, lautan dan semua itu. Jadi mungkin untuk generasi yang muda, yang besar, yang soalan yang penuh dengan pengaruh dari pop, dari barat, filem, Facebook, Twitter, itu dia dah makin susah lah sebenarnya nak anggut kepada alam dan kehidupan semata-mata. Kerana perantara itu, kerana manusia berfikir mengenai bahasa, jadi perantara manusia dan alam itu dah terhalang dengan campuran bahasa yang daripada budaya barat, timur, teknologi sekian itu. Jadi manusia dah makin susah untuk anggut dan duduk pada kehidupan secara langsung. Jadi untuk, walaupun saya tak suka sebenarnya label-label ni kan, tapi disebabkan kebanyakan penulis yang muda yang saya di label sebagai postmodern. Jadi saya rasa mungkin mereka merasakan bahawa bahasa itu sendiri yang harus dipersoalkan. Patut anggut pun geleng pada bahasa. Terima kasih. Okay. So ada soalan lagi tidak? Sebelum kita tamatkan perbincangan ini. Bukan soalan, cuma saya teringat Twitter Fadli baru ni bercakap bersama Jumadi Malaysia ini. Saudara Fadli mempersoalkan wartawan tidak lagi menulis. Saya cerita pengalaman saya lah. Saya di Darian lebih 13 tahun. Lepas tu saya pindah ke dunia alternatif. Yang saya dapati is pertanyaan Fadli agak saya rasa kurang adil sikit, sebab sebenarnya dalam dunia kewartawanan, terutama di media perdana, sastra ni pandang lekeh oleh begitu. Kalau kita tengok di media arus perdana, kalau saya dulu, saya pernah interview Shannon Ahmad. Saya digelakkan oleh kawan-kawan saya kerana satu-satunya wartawan jenayah yang ada nama full Shannon Ahmad masa itu kan. Jadi kita minat sastra, jadi kita ikut. Tapi kebanyakan lain tak berminat dan tak tahu pun. Saya boleh jamin, kalau tanya wartawan Berita Harian for example, saya rasa dah dekat Jai baru tak kenal. Ini cuba test. Ramai yang tak tahu soal budaya membaca di kalangan wartawan agak teruk. Saya pun tak tahu kenapa. Ini berlaku dalam 10 tahun lepas lah. Terutama yang muda, saya maksudkan yang muda yang mungkin sekarang 20 ke 30-an. Dia ada masalah itu. Berbanding bila saya berada di media alternatif,
saya dapati hampir semua yang kalau dia bukan penulis, dia adalah pencinta buku. Saya boleh namakan. Kalau di Suara Keadilan dulu ada Wahyudi, AD, Alif. Kalau di Roket Kini ada Izmir, ada Nazrin. Kalau di Harakah ada Arif Atan, Arif Johani, ada Hazayani. Jadi dengan mudah kami namakan mereka dan mereka akan ada di mana-mana. Tapi di mana wartawan harus perdana. Jadi apabila saudara kami bermasakan Jimadi, Jimadi pun penulis yang baik, ya. Cuma dia kurang menulis belakangan ini. Tapi saya faham bukan dia kurang menulis, dia banyak menulis sekarang, cuma belum keluar lagi. Cuma saya nak menjelaskan itu suasana yang mungkin saya fikir adalah agak terlibat di situ dalam forum tadi, ya. Agak terkeliru dengan suasana sebenar di dunia kewartawanan. Saya sengaja tegur Jimadi hal itu kan sebenarnya saya minta dia saja. Tapi dia sampai sekarang ni tak bagi-bagi. Itu yang saya buka, itu saya saja, tweet dia. Tapi berkenaan yang saya cakap itu, kalangan wartawan kita tu memang suatu fenomena yang sangat-sangat menakutkan. Saya tahu tentang hal itu kerana Cik Bismi sendiri dari Afghanistan bukan antara seorang-seorang sahaja yang berminat dalam sastra Malaysia. Ya, jadi dia say, kalau nak minta perkenalkan pada pengarang-pengarang lain, walaupun yang pengarang muda yang hit pun kebanyakan wartawan di akhbar ni tidak kenal. Tapi kalau kata jom anak minat tak interview artis-artis terkenal, Siti Nurhaliza lah, cepat je, terus nak lari nak. Tapi kalau dengar pengarang, siapa tu? What's happening here? Apa masalah? Ini saya ambil balik Cik Nona tadi cakap tentang sistem pendidikan khusus di IPT. Maaf cakap, IPT kita sekarang in shambles. Masalah besar. Saya berharap, tapi Dr. Azhar orang Singapura mungkin membawa satu semangat lain, semangat baru. Alhamdulillah. Sebab saya lepak dengan kawan-kawan budak-budak Meskom yang akan gerak menjadi jurnalis. Bila bertanya pada mereka dunia sastra dan hal sastra, usung. Contoh nak bagi tahu nama sastra negara pun dia tak tahu. Sakit tu. Jadi memang ini saya tak tahulah. Arif Atan ada menulis, kalau nak tahu Arif Atan pun ada sudah menulis untuk Dewan Sastra. Kalau saya tak tahu. Dan ada beberapa nama lagi yang memang saya sedang cari. Tapi saya nak ambil cubit sedikit tentang pasca moden itu. Saya melihat yang sekarang sebenarnya anak muda mengambil reaksi untuk melanggar kebiasaan yang dibuat oleh orang lama sebenarnya itu. Dan nampaknya pun khalayak muda pun terikut suka. Macam lelaki Series tu saya rasa antara novel yang bestseller malah, tak silap saya. Ada 3 novel anti-establish yang keluar oleh Dewan Bahasa. Saya ingat 2. Yes, Dewan Bahasa pun keluar novel anti-establish yang terkejut. Rahsia Malam Merdeka ditulis oleh Muhammad Said. Itu novel tentang komunis. Itu novel tentang seorang Melayu yang bercinta setelah berzina dengan seorang wanita Cina komunis di tengah hutan, yang keluar anak, keluar nikah, yang diberi pada seorang Melayu dan seorang Cina, saya lupa nama sana. Tapi dia punya idea sangat berani. Sangat berani. Malah dalam cerita itu mempersoalkan hal tentang sejarah apa itu merdeka sebenarnya bagi kita, kalian, masyarakat. Berani dia tanya soalan itu dalam sebuah novel Dewan Bahasa. Tapi dia ditulis dalam bentuk yang realisme. Tapi tak ramai yang baca novel itu. Saya teringat novel Lukanya Merah. Novel itu lagi satu. Novel itu baru keluar terbit tahun ini. Nama penulis itu saya dah lupa. Novel realism tentang keadaan rakyat Melayu petani ditindas. Tadi yang saya cakap tadi lah, yang awal tadi itu. Masyarakat Melayu petani yang ditindas. Ada hal-hal tentang PAS, ada hal-hal tentang kononnya kerajaan Malaysia nak tolong, tapi dia buat dengan rendah lah. Tapi poin dalam novel itu dia menyatakan yang
memang masyarakat Melayu Islam yang melakukan bombing tu, yang bersama-sama cuba mempertahankan tanah bertani atas cengkaman pihak Thai. Malah dibayangkan dalam satu metafora, seorang wanita kuat dalam cerita itu, beliau digigit oleh anjing. Anjing itu sebagai simbol siap tu lah. Sebab anjing itu kan kira macam haram kan. Jadi sakit dia itu sampai berbisul dan apa orang kata bertahun lah dia bukan bertahun, berbulan lah dia biarkan cedera tu. Dan dia akhirnya dalam novel itu dia sendiri yang buat meletakkan bom-bom adalah dalam satu majlis. Dan ada isu-isu tentang takbai, ada isu-isu tentang waktu satu masjid, saya dah lupa namanya, yang ditembak, yang dijelaskan dengan berani sekali, dengan jujur sekali oleh penulis ni. Dan saya agak kejut yang novel ini boleh lepas oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bayangkan saudara. Sebab saya tentu kalau novel itu sampai ke tanah Thailand, penulis tu habis, yang bahasa kedua. Tapi ramai tak tahu. Sebab dengan berani lah, novel itu sangat berani. Jadi tapi melihat pada itu, novel itu tidak terkenal. Tapi novel-novel yang existentialist ni, yang pasca moden ni, yang mengambil tempat nampaknya. Sebab dia membayangkan satu suara anak muda sekarang yang kata, mari kita jungkir balikkan perkataan. Itulah pasca moden kan, jungkir balikkan perkataan, jungkir balikkan visual image. Reality, unreality bersama, bersatu. Kalian yang tentukan, kalian yang suka. So, ya. Terima kasih. Ada soalan lagi tak? Nampaknya tak ada. Macam mana? Betul macam dia. Okey, saya rasa sampai sini. Katanya kan? Okey, right. Bagi betul tak macam mana? Sebab buku tampai tu kan. Kita usah cepat sikit. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana, perlu diterap atau tak terapkan dalam bahasa Melayu. Sebab menilai dan memikirkan apa mesej yang diberi sampai. Beliau menulis ikut apa yang dia lalui. Dia mencatatkan yang apabila kita cerita tadi pasal keakuan tadi, kejujuran tadi, itu yang ditulis. Dan kejujuran yang dia alami di sekeliling dia dan dia faham tentang itu. Memang ada kadang-kadang beberapa perkara yang dilihat agak tabu dalam masyarakat kita kan. Tapi di sinilah pentingnya kebijaksanaan kita untuk membaca, menilai dan nak letak ke mana karya itu. Sebuah karya yang baik, dia akan yang jujur, dia akan diingati dan akan diperdebatkan dan akhirnya dia jadi begitu je. Apa-apa karya pun, sama ada diterima atau menjadi fenomena ke, dia akhirnya tetap menjadi sebuah teks kan? Untuk dibawa ke dalam, diterapkan dalam kehidupan, bukanlah hanya dengan buku itu saja. Ada banyak benda, tapi unsur-unsur dalam itu boleh kita fikirkan. Kalau senang dia benda ni sebenarnya tak ada jadi isu pun nak kita rasa. Itu je tak. Okey, ada soalan lagi kan? Boleh, betul. Boleh. Okey, maka sampai sini je lah wacana sastra kita. So, terima kasih kepada yang hadir dan terima kasih kepada ahli kata. Okey, kita boleh teruskan.